Assalamualaikum dan salam sejahtera. So, saya nak terangkan mengenai RPM yang saya telah inovasikan, dan saya nak tunjuk perbandingan di antara RPM biasa. RPM ni rekod perkembangan murid. Okey, RPM biasa dengan perkembangan yang saya inovasikan lah. Okay, tengok ya. Okay, yang ni yang saya share. Yang saya share dalam PBD info terkini. Ini yang biasa lah. So, kita boleh isi setiap unit, setiap standard pelajaran ni. Di sini saya sediakan rujukan SPP dia lah. Okay, ini yang biasa. Okay, boleh guna. Okay, inovasi. Okay, yang ni yang inovasi. Saya tengok. Okay, ini inovasi ada tahun 1. Ini inovasi. Okay, ada tahun 1. Kita tengok setiap satu ni. Okay, bahasa Melayu tahun 1. Ini DSKP untuk bahasa Melayu tahun 1. Okay, so kita yang untuk senarai nama ni tulis sekali saja, yang lain tak payah tulis dah. So saya auto generatekan senarai nama. Okay, kita tengok satu-satu. Kalau dalam RPM biasa yang saya kongsikan, dia cuma tulis unit. Kalau dalam RPM yang saya inovasikan, setiap unit, setiap standard pelajaran dan setiap unit itu saya telah, kita boleh baca terus dalam ni. So kita tak payah tengok dah di SKP tu. Bila kita nak nilai, kita boleh tengok terus. Ni, boleh tengok terus di sini. Dan kita boleh letakkan tarikh bila yang kita buat pentaksiran PBD, dan tarikh ni kena sama dengan RPH. Sebab semasa kita merancang RPH, kita kena nyatakan untuk pentaksiran PBD. Contoh, okey, 1.1.1, okey, apa ni standard pelajaran 1.1.1, kita nak buat pentaksiran mengenai vokal, konsonan, diftong. Okay, kita nak buat sekali ataupun semua sekali. Kita nak buat semua sekali pentaksiran. Boleh tarikh bubuh tarikh yang sama. Contohlah, ini contoh bahasa Melayu. Cikgu lagi tahulah saya bukan option bahasa Melayu, saya option matematik dan sains. Okey. Lepas tu TP ni, cikgu isi TP saja. Okey, isi TP. Okay, contoh kalau sama semua ni, copy, pastekan saja. Kalau sama lah, contoh kalau sama. Okay, cikgu paste. Okay, dia akan auto di sini. Bilangan ni maksud dia berapa kemahiran yang dia dapat TP3 tu. So 11. Sebab semua sekali ada 11. Sekarang ni mungkin kita nak letak 4. Okay, dia akan tengok pada yang tertinggi lah. Okey, kalau banyak 3, maksudnya 3 lah yang akan naik di situ, TP3 secara keseluruhannya. Okey. Tapi dia akan berubah lah yang ni. Dia akan berubah di sini bilangan. Okey, jadi dia auto generate. Di sini dia akan yang ni auto generate di sini. Yang ni pula saya auto generatekan di sini. Jadi yang ni tak payah isi. Semua ni tak payah isi. Okey. Yang ni semua ni dengan tutor membaca, menulis, seni bahasa, tata bahasa 1. Yang ni semua saya ikut pelaporan. Yang ni pelaporan BPK. Dia ada yang ni, item ni. So saya ikut saja. Okey, tata bahasa tak ada dalam ni, tapi saya dah gabungkan di sini. Saya gabungkan dekat dengan tutor membaca, menulis,
Sama juga dengan seni bahasa. Okey, saya gabungkan di sini. Okey, so dia akan jadi di sini. Jadi yang tata bahasa ni dinilai untuk setiap dengan tutor membaca menu cikgu, cuma perlu isi je, tak payah susah-susah. Isi, dia akan ada di sini. Ini bukti cikgu menjalankan PBD secara terancang dan telus. Maksudnya cikgu bukan buat main teka-teka saja. Cikgu memang buat ikut standard pelajaran berdasarkan kepada RPH. Okey. Kemudian saya nak tunjuk pula apa lagi kegunaan lain. Okey, apa lagi kegunaan lain template inovasi yang saya buat ni, template RPM yang saya buat ni. Okey, baik cikgu. Yang ni TOV ni kita kena isi sendiri. Tapi bukan kita reka. Yang ni adalah daripada keputusan akhir tahun murid. Kalau tahun 1, yang tu cikgu kena buatlah PBD. Okey, dan keputusan yang mula tu cikgu boleh tulis di sini. Okey, daripada TOV ni kita akan rancang ATR. So ATR ni pula target kita ni. Okey, ini pun tulis sendiri. ATR ni berdasarkan kepada TOV. Target kita ni kita perlukan untuk isi dalam ni borang keberhasilan. Ni dalam ni. Maksudnya kita isi ni, kita ada eviden kita dari sini. Okey, eviden kita dari sini. Okey. Eviden kita dari yang ATR tadi. Ni bukan kita reka saja. Maksudnya benda tu adalah dari ATR kita tu dari data yang sah, yang benar. Okey. So contoh murid dalam kelas ni dia ada, contoh murid dalam kelas ni ada 30 orang contoh. So TP yang tertinggi yang boleh dicapai oleh murid adalah bilangan tertinggi TP yang boleh dicapai. Contohnya di sini kan, tapi tak isi data semua lagi lah. Okey, contoh kebanyakan murid dapat TP 4. Okey, sini sebab isi separuh je. So 3 orang murid dapat TP 4. Okey, 3 orang murid dapat TP 4. So yang kita punya target kita, okey, ini TOV TR. Okey, so target kita adalah 3 daripada 30. Okey, orang murid mendapat TP 4. Okey, ni 3, ni TP 4. So 3 daripada 30 orang murid mendapat TP 4 itu target. Okey, contoh. Kita tengoklah contoh. Ini keberhasilan macam mana nak isi. Ada juga template keberhasilan dengan saya. Okey, contohnya ni. Contoh murid cikgu setelah isi ETR tadi, so 26 orang daripada 33 orang murid kelas 3W dapat menguasai tahap penguasaan 3. Okey, so ramai yang dapat menguasai tahap penguasaan 3, itu target. Okey, pada penilaian pertama iaitu pertengahan tahun. Okey, yang ini mungkin tak nampak, saya tunjuk borang. Okey, ni pada penilaian pertama iaitu keputusan pertengahan tahun. Kita rujuk balik ni kan. Setelah kita buat pentaksiran pelaporan tu, okey, kita rujuk balik benda ni. So kita tengok dekat keputusan pertengahan tahun, kita boleh capai tak? Ni bila kita dah isi semua ni, dia akan pergi dekat pelaporan pertengahan tahun ni kan. Nanti kita bolehlah tengok dekat sini. Okey, so dia akan auto generate di sini. Kita tengoklah TP 4 berapa orang yang dapat. Maksudnya TP 3, maksudnya capai ke tak capai. Okey, kalau baik, ada pengiraan dia di situ nah. Macam persen ni. Bukan kita boleh agak-agak persen ni berapa ni, kita kena kira.
Okay, contoh di sini 26 daripada 33 orang murid itu target. Lepas tu berapa orang murid yang penilaian pertama tadi. Okey, kita tengok pada penilaian pertengahan tahun berapa yang dapat. Contoh di sini 24 orang yang dapat. So 24 orang tu kita bahagi dengan sasaran, maksudnya ATR kita. So ATR kita 26. So 24 bahagi 26 peratus sama dengan 92%. Dapat 92%. Okey, itu cara pengiraan untuk pertengahan tahun berdasarkan kepada data yang benar. Inilah data yang benar, bukan main agak-agak. Macam tu juga dengan keputusan akhir tahun. Okey, iaitu keputusan yang kita nak isi dalam keberhasilan penilaian akhir, iaitu akhir tahun. Okey, kita tengok pada akhir tahun tu capai tak. Kalau capai, kalau capai sama melebihi sasaran, boleh tik di situ. Okey, yang ni nanti adalah penerangan dia. Yang ni kalau nak minta boleh saya bagi macam mana cara kita nak nilai cikgu-cikgu. Okey, baik. Itu kegunaan rekod yang saya buat, dan setiap satu ni dia berbeza mengikut DSKP. Okey, sebab tu bila cikgu tanya saya, satu template tu semua sekali ke ada? Ya, semua sekali, tapi bukannya satu template tu semua dari tahun 1 sampai tahun 6. Maksud semua sekali yang ada tu dia lengkap dari segi dia ada DSKP, kita bubuh senarai dan dia auto generate. Lepas tu dia ada laporan. Okey, pelaporan berdasarkan BPK. Kemudian kita boleh analisis pula data kita, keputusan PBD tu. And kita boleh buat ATR. Kita ada keputusan pertengahan tahun yang auto generate, dan pencapaian keseluruhan juga kita boleh lihat. So yang ni adalah evidence yang jelas di mana orang tak akan pertikaikan kerja kita. Mereka PPD ke JPN ke pemantau, mereka tak boleh nak pertikai dah kerja kita, sebab kita buat secara sistematik dan teratur. Okey, ini untuk bahasa Melayu. Saya tunjuk satu-satu. Okey, bahasa Melayu sampai tahun 6 lah tu. Okey, untuk bahasa Melayu. Okey, saya tutup dulu, banyak sangat lagi tak boleh nak ni. Okey, so kita tengok pula bahasa Inggeris. Bahasa Inggeris pun saya berdasarkan kepada DSKP juga, samalah semua sekali. Sebab tu saya letakkan harga untuk untuk inovasi saya ni. Kalau nak boleh PM saya. Tengok ni, listening, speaking, reading. Okey, kemudian kita tengok pula sana. Kita tengok pula matematik. Okey. Ikut unit juga. Dalam pelaporan pun lain. Dia tak sama. Macam matematik, kita nilai yang ni, lepas tu yang kemahiran ni kena isi sendiri, sikap pun kena isi sendiri. Okey, satu lagi tahap penguasaan tu memang cikgu kena isi sendiri lah. Kalau tengok video yang lepas tu saya dah terang lah. Okey, kalau contoh TP untuk yang ni, kalau semua 4 kita nak tulis 4, just klik. Yang ni auto generate. Okey, dia akan naik ulasan. Tapi kalau cikgu tak setuju dengan ulasan yang saya buat tu, cikgu boleh pergi ke bawah sekali template tu. Di sini saya sediakan untuk ubah.
ulasan-ulasan tu mungkin cikgu lebih cekap lah ayat. Okey. Saya kurang sikit, tapi kalau cikgu nak guna pun tak ada masalah. Okey. Baik. Ayat ni untuk matematik, saya tunjuk satu-satu. Semua lain-lain lah tu ikut SKP nah. Ada satu lagi. Kita ada matematik, okey, sains. Okey. Yang ni sains. Contoh, tunjuk contoh je dulu. Okey. Tunjuk contoh. Okey, laporan pun berbeza. Tengok. Saya ikut yang ni, Setiap satu ni saya ikut dan saya buka satu-satu yang saya nak auto generatekan dan untuk setiap unit. Okey. Baik. Apa lagi? Okey. Mungkin nak tengok tahun 6. Susah cikgu, bukan senang nak buat. Okey. Tapi bila cikgu dapat template ni, cikgu tak ada masalah nak buat penilaian. Saya rasa kalau cikgu buat betul-betul, cikgu dapat menilai murid dengan lebih telus. Okey. Agama. Okey, sama ada yang nak tengok agama. Tengok satu-satu agama pula. Okey, agama dalam Jawi. Okey. Contoh yang ni Al-Quran. Okey, Al-Quran dia tak ada TP lah di situ. Dia menguasai atau tak menguasai saja. Okey, untuk Al-Quran. Okey. Akidah. Cikgu bacalah nanti kan, kalau cikgu beli, cikgu baca sendiri. Di situ ada semua. Dan pelaporan juga. Tengok. Saya dah auto generatekan. Kecuali yang ni lah. Yang ni cikgu boleh ubah. Okey, data penguasaan kena isi sendiri. Okey, yang ni cikgu boleh ubah lah kalau cikgu nak tulis dalam Jawi kan. Okey, kita tengok lagi. Mungkin cikgu nak tengok sana satu-satu. Okey. Agama, bahasa Arab. Okey, bahasa Arab saya buat dalam bahasa Arab lah. Ikut SKP. SKP bahasa Arab, kita pun ikutlah bahasa Arab juga. Walaupun tak faham, tapi cikgu yang mengajar, cikgu lebih faham lah. Okey, bahasa Arab dia susah sikit nak buka. Sebab mungkin tulisan dalam Jawi itu dia lambat. Dalam bahasa Arab. Yang ni apa dia, saya pun tak faham, tapi cikgu mungkin faham. Sama juga saya buat auto generate juga. Tengok pelaporan pun berbeza. Okey, yang ni ulasan nak buat dalam bahasa Arab pun tak ada masalah. Cikgu rajin nak buat. Okey, kita tengok lagi. Pandai juga dah yang bahasa Arab nah. Okey, moral. Okey. Moral, kita tengok moral. Ni moral. Okey, ni moral. Okey. Dia ikut nilai lah. Kan? Sebab moral dia ikut nilai 1 sampai ni. Okey. Okey. Lepas tu mungkin cikgu nak tengok. Okey, tengok moral tahun 6 sama tak? Saya ikut nilai juga tak? Sama. Okey, sama. Ikut nilai. Okey, saya tengok pada, saya rujuk, nak buat template ni, saya rujuk pada pelaporan yang kita kena isi. Sebab saya nak mudahkan cikgu isi pelaporan tu. Dan saya nak kerja tu nampak telus. Sebab bila kita buat, kita nilai ikut apa ni, unit. Okey. Sebab tu memang susah, bukannya senang nak buat template ni. Okey. Siapa nak boleh PM saya. Sebab yang ni saya jual lah. Okey. Bahasa Cina pun ada. Bahasa Cina
Siapa yang buat? Saya buat sendiri. Saya buat sendiri. DSKP ni saya dapat dari ni lah, DSKP yang sebenar lah. Okey, kalau cikgu ni dia boleh rujuk sendiri lah. Saya pun tak faham ni bahasa Cina ni kan, saya cuma auto generatekan saja. Okey, ya. Okey, bahasa Cina pun ada. Bahasa Tamil je saya tak sempat nak buat lagi. RBT. Okey. Banyak. Okey. Yang itulah contoh-contoh dia. Kalau cikgu nak lebih, cikgu boleh PM saya. Cikgu nak tengok contoh yang lebih kan, cikgu boleh PM saya. Okey, baik. Apa lagi saya nak beritahu ya. Okey, saya nak tunjuk contoh lah RPH. Okey, ni RPH kita contoh. RPH ni saya buat juga, cuma RPH ni saya akan murnikan lagi sebab RPH ni yang lama, saya akan murnikan lagi. Okey, di sini ada pendidikan, ini bahasa Melayu, dia ada pendidikan sivik, dia ada KJR. Yang ni semua auto generate jugalah yang saya buat. Bila kita tekan 3, dia akan keluar unit di sini lah. Okay, tapi yang ni saya tak mau nak terangkan lebih-lebih, cuma saya nak tunjuk pada cikgu tentang apa yang semaksudkan dengan bila kita nak tulis apa tu RPM tadi, kita kena refer, kita kena samakan dalam dengan RPH. Okay, contoh sini kan kita buat pentaksiran. Okay, ini adalah penilaian atau kita buat pentaksiran. Kita kena tahu pentaksiran tu kita buat secara bertulis ke, secara pemerhatian ke, atau secara lisan. Okay. Lepas tu dalam bertulis pula dia ada karangan, dia ada laporan ujian kan. Di sini yang detail dia tu kan. Okey, untuk penilaian tahap penguasaan pula tak kisahlah. Mungkin cikgu nak nilai sampai TP4. Itu atas kreativiti cikgu. Okey. Jadi kalau dalam RPH ada, dalam pelaporan ada tarikh, dalam apa tu RPM ada tarikh, kalau ada pemantau dia nak tengok macam mana kita nilai TP tu, kita tunjuk RPH kita. RPH kita pun tarikh yang sama, kita memang buat yang ni. Lepas kita memang buat pentaksiran pada hari itu. Contoh kalau kita buat pentaksiran melalui kaedah bertulis, itu karangan, kita bolehlah refer pada buku murid pada tarikh tersebut. Okey. Okey, saya rasa yang tu saja. Kalau cikgu nak tahu yang lebih lengkap, cikgu boleh tanya saya. Okey, cikgu jangan segan-segan mengenai PDD. Kalau saya boleh bantu, saya akan bantu cikgu. Okey, apa saja template yang saya buat, yang saya share, cikgu nak tambah, tak apa, insya-Allah saya bantu cikgu untuk tambah. Okey, sekian, terima kasih.